Selamat datang kembali ke channel Gadget and Lifestyle. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, like, dan share. Terima kasih. Abdul Hadi Awang, Anda sangat salah. DAP bukan sahaja mewakili suara orang bukan Melayu dan orang bukan Islam, tetapi DAP mewakili rakyat Malaysia, termasuklah orang Melayu dan orang Islam. Seminggu selepas undi percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 di Parlimen, semakin ramai rakyat Malaysia kini berpendapat yang Anwar mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. Tetapi perkara ini juga telah meningkatkan lagi usaha pihak yang masih belum berputus asa untuk menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim seperti dalam langkah Seraton sebelum ini. Konspirasi politik langkah Seraton yang pertama bermula dengan politik toksik penipuan, syakwasangka, kebencian, perkauman, dan keagamaan yang bersangkut paut dengan ratifikasi Konvensi Antarbangsa Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Perkauman atau ICERT, dan juga dengan penciptaan kebencian dan syakwasangka melalui fitnah, di mana mereka menuduh DAP sebagai berada di sebalik rancangan untuk meratifikasi ICERT sebagai pembukaan serangan anti-Melayu dan Islam oleh DAP. Hadi kini tahu yang isu ICERT pada tahun 2018 ini tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan DAP, memandangkan para menteri dan pemimpin DAP sendiri terkejut seperti mana orang lain juga. Dengan pengumuman Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan-ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 mengenai ratifikasi Perjanjian Utama Hak Asasi Manusia PBB. Tetapi Hadi tidak membuat apa-apa usaha dalam 4 tahun yang lepas untuk memohon maaf kepada DAP atau untuk mengakui kesilapannya dalam menabur penipuan dan fitnah berkaitan ICERT terhadap DAP. Kini, Hadi mengulangi semua helah lamanya. Surat terbuka Hadi pada minggu lepas mendakwa yang kadar keluar mengundi orang Melayu dalam pilihan raya umum ke-15 lebih rendah berbanding dengan kaum-kaum lain, bukan sahaja tidak berasas, tetapi merupakan langkah pertama usaha menjatuhkan kerajaan Anwar seperti langkah Seraton sebelum ini. Penganalisis politik Bridget Wells dari University of Nottingham, Malaysia mengatakan yang orang Melayu membentuk peratusan pengundi tertinggi berdasarkan data yang dikutipnya. Dia mengatakan yang kadar keluar mengundi yang lebih rendah dalam kalangan orang Cina dan kumpulan etnik bukan Melayu yang lain menafikan dakwaan Hadi yang kononnya 98% golongan bukan Islam termasuklah yang berada di luar negara mengundi dalam PRU 15 untuk menyokong DAP, sedangkan hanya 60% orang Islam sahaja yang mengundi. Hadi memberikan amaran yang mereka tidak mengundi mungkin telah berdosa karena mereka melanggar perintah Tuhan seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wells mengatakan yang dakwaan Hadi ini mengulangi naratifnya yang kononnya orang Melayu sedang terancam dari segi politik, menambah yang dakwaan ini tidak berasas. Wells memetik analisanya yang menunjukkan kadar keluar mengundi pengundi Melayu pada kadar 79%, diikuti pengundi India pada 78%, Cina pada 69%, dan lain-lain pada 59%. Dia mengatakan walaupun kadar keluar mengundi orang Melayu lebih tinggi berbanding dengan kaum-kaum lain, bukan semua orang Melayu menyokong Perikatan Nasional yang mana PAS merupakan sebuah parti komponennya. Dia mengatakan dalam kalangan orang Melayu yang mengundi, hanya 54% sahaja yang menyokong PN. Sekali lagi, Hadi amat salah. DAP mewakili bukan sahaja suara orang bukan Melayu dan bukan Islam, sebaliknya DAP mewakili suara rakyat Malaysia, termasuklah orang Melayu dan orang Islam. Bancian Populasi dan Perumahan 2010 dan 2020 telah membongkar politik toksik penipuan dan fitnah Hadi yang coba menyemai kebencian dan syakwasangka dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Menurut Bancian 2020, 3/4 rakyat Malaysia tinggal di kawasan bandar dengan kebanyakan penduduk bandar dari kategori etnik Bumi Putra. Kira-kira 14,1 juta orang atau 62,6% penduduk bandar adalah Bumi Putra, diikuti oleh golongan etnik Cina pada 6,4 juta orang atau 28,6%, etnik India pada 1,8 juta atau 8,1%,
dan lain-lain kumpulan etnik pada 0,2 juta orang atau 0,7%. Nisbah penduduk Bumi Putra ini telah bertambah apabila dibandingkan dengan bancian terakhir pada tahun 2010, di mana 58,9% penduduk bandar merupakan Bumi Putra menurut data Jabatan Statistik Malaysia. Maklumat dari Suruhanjaya Pilihan Raya menunjukkan 21.173.638 orang rakyat Malaysia telah mengundi dalam PRU15 berbanding dengan 14.940.624 orang pengundi dalam PRU14 sebelum ini.